siapakah akan menang game pertama ini? Malaysia ataupun Cambodia? Tadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk saksikan perlawanan pembukaan semi-final A. Pasukan Malaysia berhadapan pasukan Kemboja. Dan kalau kita melihat daripada segi drafting dekat sini, bagi pendapat saya ianya memberikan fokus lebih tinggi lagi kepada Chigi dekat sini. Bagaimana besarnya impact beliau untuk mendapatkan momentum terlebih dahulu untuk negara kita. Ini ikutkan sebenarnya sepatutnya melee fighters yang ada disadvantage sikit dekat kawasan mid lane bila awal-awal trade. Tapi bila Zhao pakai, nampak macam dia yang ada advantage. Dia yang pergi ke depan, dia yang trade lagi banyak HP. Itu yang bagusnya penggunaan Chow ni. Dia boleh bermain dengan agresif dengan adanya progressive flash. Damage tambahan yang dia ada menyebabkan pasukan musuh akan berlaku trade HP yang besar. Jadi ini akan melambatkan pengambilan level di bahagian mid lane pasukan Kemboja. Ya, dan dekat sini lagi sekali, in case kalau siapa tak tahu kenapa pilihan carry sebenarnya bagus bertanding dengan Claude, walaupun Claude dia ada range advantage, tapi disebabkan carry punya passive adalah true damage. Walaupun dia buat Wind of Nature sekalipun, juga guys masih boleh keluarkan damage maximum kepada Claude dekat sini. Jadi Claude sebenarnya, kalau dia buat Wind of Nature sekalipun, dia sebenarnya hanya membantu dengan lapu-lapu dan juga Lancelot. Tapi saya rasa mereka punya kerja tak semestinya nak bunuh Claude. Nampak Eve, kejar Eve. Ya, memberikan gangguan kepada team fight pasukan kemudian bagi saya adalah pilihan yang lebih baik lagi. Dan kita kena ingat di mana Cloud dengan penggunaan Blazing Duet masih lagi akan memaksa diri beliau untuk pergi kepada bahagian hadapan, masih lagi akan memaksa beliau meletakkan diri dalam posisi yang cukup-cukup membahaya. Soalannya, adakah pasukan Malaysia bersiap sedia untuk menangkap Cloud ini apabila ianya terjadi? Rasa ke tadi Claude pakai spell apa? Purify. Purify, okay. Jadi untuk Chow, kalau mahu tergesa-gesa mungkin agak berisiko untuk mendapatkan cloud, terutama sekali kalau fikir nak masuk ke dalam turret. Kalau fikir dalam turret agak merugikan lah kerana menggunakan flicker dan juga the way of dragon ke arah cloud yang masih lagi ada purify. Tapi kalau mereka yakin yang purify tersebut telah digunakan, boleh saja bergerak dengan lebih agresif. Cumanya sekarang ni kekurangan cloud menggunakan purify. Jadi bila dia dah tak ada battle mirror image, carry nak kejar dia sangat mudah. Betul. Jadi dekat sini, again, dia bagus bila pakai hero seperti Atlas, Chow dan sebagainya adalah dia letak cukai Purify dekat situ. Di mana pasukan sebelah tak nak sebenarnya pakai spell tu. Dia orang lagi suka kalau nak pakai Sprint, Flicker, Vengeance, Flame Shot, mana dah tahu kan. Tapi nak tak nak kena pakai Purify. Tapi yang lebih merisaukan saya apabila melihat line up kemudian ini adalah Yuzong dekat sini. Yang boleh pergi kepada bahagian backline, terutamanya untuk mengganggu fasa, terutamanya untuk mengganggu carry di bahagian backline. Jadi ianya juga kita nak lihat bagaimana pasukan Malaysia nak mengekang pergerakan Yuzong ini supaya tak berleluasa sangat mengganggu damage dealer Malaysia. Ya dekat sini nak tak nak, itu bukan Pak Cham, tapi bukan kan? Tapi nampak macam Pak Cham kan? Bukan. Multiverse. Soal dekat tempat lain. Dan sebenarnya bila berbual pasal Farsa dekat situ, sebenarnya kita dah nampak beberapa kali dekat very high level play di mana Farsa tu almost jadi sebagai umpan. Dia macam, saya dah buka ulti, takkanlah tak ada yang nak stop kan. Mesti ada nak cuba punya. Jadi dekat situ sama dia akan wings by wings away, tak pun Winter Truncheon. Satu lagi kan, Farsa tadi guna flicker betul daripada Izanami kalau tak silap saya. Saya pun kalau guna Purify, untuk Roma pasukan Kemboja tadi menggunakan Florin. Jadi Purify tak berapa bagus kat sini. Jadi flicker saya rasa 1% adalah flicker yang digunakan oleh Farsa. Jadi kalau ada cloud masih lagi ada cara untuk melarikan diri. Kalau tak ada wings by wing, flicker masih lagi ada. Ini akan menyebabkan pasukan Kemboja kalau nak initiate team fight, mereka kena pastikan yang segala-galanya tersedia terlebih dahulu. Kalau tak, mereka akan terkena serangan balas yang akan dikeluarkan oleh pasukan Malaysia nanti. Seperti yang dikatakan oleh Lafel, di mana untuk pasukan Kemboja mereka tak sediakan cukai Purify dekat sini. Dan ini yang membenarkan lebih mudah lagi. Kat tengah tu kan ada orang. Awak berdua ni sweet-sweet kan. Dia nak tunjuk yang dia nak lindung. Oh, dia macam malu kan, malu. Gentleman. Rakyat-rakyat Kemboja memang sangat-sangat gentleman. Dua tangan bergabung untuk tutup muka wanita. Satu tangan kiri, satu tangan kanan. Dia pun tutup muka. Sian dia. Mana come on, jadi gentleman. Dia cakap dia tutup sendiri ya. Jadi gentleman, come on. Ini betul gentleman. Terus masuk game. Cameraman on point. Tapi sekarang ni Socrot, nyawa yang sangat rendah terkena serangan yang dikeluarkan oleh Chibi. Tapi Zon tak boleh nak bazirkan flicker dekat sini. Masih lagi ada Shumpo. Satu serangan daripada Empress Ras hampir menumbangkan Zon sebentar tadi. Tak
membazirkan skill set tersebut apabila adanya turtle pertama. Ini seperti kelebihan yang cukup besar untuk pasukan Malaysia. Lihat Chibi dah pun menarik Izanami dan juga Momo bersiap sedia di bahagian sebelah kiri untuk menghalang flank yang ingin dilakukan oleh pasukan Kemboja. Zon juga dalam perjalanan. Kosal Piset dah aktifkan Black Dragon Form sekarang ni. Nem Chandavam berjaya untuk dapatkan turtle yang pertama terlebih dahulu. Phantom Execution. Tapi first blood diberikan kepada Momo. Mencari kill yang kedua ketika ini. Pasukan Malaysia memberikan serangan balas. Biarpun kehilangan turtle. Tapi kill sebanyak 2 berjaya untuk dikumpul. Masterclass, master play daripada Momo sebentar tadi. Aduh, Baru nak puji. Ciku guys. Dia kata dia takkan kalah by one. Aduh. Tak apa. Dekat Awal sini. Awal lagi. Saya ingatkan salah saya tadi baru puji Momo terus. Tapi Ciku okey tak apa. Lain macam kita puji orang lain yang kena. Tapi macam mana sekalipun, yes. Momo absolute masterclass dekat situ di mana saya rasa mereka menjagakan dengan nampak yang skill digunakan oleh pasukan Cambodia, mereka boleh mendapatkan turtle dan juga boleh mendapatkan kill. Tapi saya rasa tadi di mana tak pasti sama ada Chibi betul-betul kalah retreat ataupun dia kena stun. Saya rasa just kalah retreat dekat situ. Tetapi again, kill diberikan kepada Zorn. Kalau bagi dia advantage sedikit daripada segi level, sangat-sangat membantu sebab dia punya annoying bila dia keras. Tapi dia ada level, sama ada level advantage ataupun level neutral, sangat-sangat annoying. Satu lagi benda yang menarik tadi kita nampak bagaimana pasukan Malaysia paksa mid laner pasukan Kemboja iaitu Sokral tak ada real world manipulation. Jadi ketika mana Izanami dah ada Feather Edge Strike, jadi kelebihan kepada pasukan Malaysia untuk team fight tersebut. Sayang sekali walaupun terpaksa lepaskan turtle yang pertama, tapi trade yang baik mendapatkan 2 kill. Memang setuju 2 kill tu, kemudian akan bahagian bawah. Momo menentang dengan 2, tetapi Chibi dah datang ke sini untuk equalize. Yang Bravos Fighter, tapi Kosal Piset masih lagi terselamat. Petrify sempat untuk diaktifkan terlebih dahulu. Chibi terkena Apraga Grass. Terus hilang jungler pasukan Malaysia ketika ini di saat turtle yang kedua. Hampir muncul berita yang kurang baik sekarang ni untuk pasukan Malaysia. Tapi sabar, kita masih lagi ada Ciku guys yang boleh dikatakan faham untuk fasa late game. Tapi soalannya, adakah Malaysia ingin memberikan saingan kepada turtle ini di mana Chibi masih lagi dalam perjalanan tetapi Momo dan juga Zon. Oh, mereka nak Chen Davan sekarang ni di mana satu serangan telah pun dikeluarkan. The Way of the Dragon, Feather Airstrike, Bravest Fighter. 3 ultimate untuk seorang pejuang daripada pasukan Kemboja. Ya, tapi dengan seorang tak ada retribution sekarang ni, Chibi, adakah ini situasi yang bagus untuk Florin betul-betul tunjuk muka ke depan, tapi nampak gayanya pasukan Malaysia juga tak akan cuba untuk membunuh dia. Saya rasa menunjukkan muka sebentar tadi hanyalah untuk melengahkan rotasi supaya sedikit sebanyak mendapatkan gold plating, tetapi Zon ingatkan akan ada tendangan terus saja kepada tiang gol, tetapi nampaknya tidak dilakukan sebentar tadi. Mungkin menganggap di mana Izanami masih lagi belum bersedia disebabkan tiadanya Feather Airstrike sebentar tadi. Itu satu. Lagi satu sebenarnya banyak Cho player juga dah menggunakan situasi itu untuk nampak macam nak ada kick, tapi bersabar sekarang ni. Yap. Izanami hanya untuk zone keluar Konami, tapi dia terus ke depan. Feather Extract diaktifkan. Tak pasti apa yang dilakukan oleh Konami. Tapi ini berita yang baik kepada pasukan Malaysia berjaya untuk menumbangkan gold laner terlebih dahulu. Zon Flicker terpaksa digunakan untuk melarikan diri. Tapi inilah satu berita yang baik di mana mereka berjaya untuk tumbangkan gold laner pasukan Kemboja terlebih dahulu. Okey, sejujurnya Club mati sebentar tadi tak dijangkakan langsung sebab beliau berada dalam posisi yang selamat tapi memaksa untuk melakukan clearance wave, mengorbankan diri. Saya rasa ini adalah pengorbanan yang cukup-cukup tak berbaloi. Ya, sekarang ni pasukan Malaysia 1,200 goal advantage, dan kalau kita tengok daripada segi mereka punya pergerakan dekat map, mereka sekarang ni dah gerak untuk swap lanes, dan Izanami so far dia punya farming bagus, 103, nampak gayanya tak dikacau, dan Zorn dia buat brute force breastplate, jadi dekat sini dia punya movement speed akan jadi jauh lebih tinggi. Jadi nampak macam dia nak cuba untuk tangkap sesiapa selepas ni. Tiada lagi sebarang turret yang berjaya untuk dikumpul oleh kedua-dua pasukan. Kedudukan turtle satu sama. Zon di bahagian bawah. Kosal Piset telah pun diketahui kedudukannya. Nem Chandavan juga berjaya untuk mendapatkan Roma kita. Sepak ke bahagian belakang, tapi follow up yang telah pun dikeluarkan agak sedikit lambat. Tiada banyak damage yang boleh dikeluarkan. Izanami dalam bahaya. Flicker digunakan untuk melarikan diri, tapi tidak mampu berjaya untuk menumbangkan mid laner. Tapi mereka berjaya untuk tumbangkan middle turret untuk pasukan Malaysia. Zon dikejar, cuba untuk dicari, cuba untuk dibunuh. Shumpo masih lagi ada, tapi timing pula tembak itu muncul. Selek betul lah dinding tu. Boleh muncul bila time tu juga dia nak naik. Kita kena faham ini adalah Home ground advantage, betul.
adalah jungle maker. Jadi kelebihan yang cukup besar tak menggunakan zone untuk meloloskan diri seperti itu. Tetapi tindakan yang bijaksana daripada pasukan Malaysia melihat mereka kalah di kawasan bawah sebentar tadi, mengambil peluang untuk menjatuhkan outer turret di bahagian tengah, di mana bagi pendapat saya ini kelebihan cukup besar membenarkan mereka untuk mengawal kawalan map dengan lebih mudah lagi. Rotasi yang mereka lakukan selepas ini boleh dilakukan dengan lebih mudah lagi. Jujur saya tak sangka pasukan Cambodia tadi ada grok. Tiba-tiba dia ni naik. Dia macam okey, Saya ingatkan Florin, rupa-rupanya grok. Pemain ke-6. pemain ke-6, pemain ke-6. Pemain ke-6. Dia bayar tembok untuk naik. Betul. Tapi apa pun sekarang ni, berita yang boleh dikatakan masih lagi menggembirakan rakyat kita, rakyat Malaysia, hati kita semua disebabkan leading goal ataupun jarak perbezaan gol tu kita masih lagi menang. Walaupun tak banyak, sebanyak 500, tapi masih lagi kemampuan untuk kita keluarkan damage tu ada. Di mana dengan adanya carry, kita nampak tadi yang dapatkan turret tengah tu adalah carry. Bermakna keuntungan besar kepada Ciku Guys. Jadi kita mengharapkan yang Ciku Guys boleh jaga posisi dia dengan baik, tak ditangkap oleh Cloud, tak ditangkap oleh Yves, dan kita ada peluang yang cerah untuk menang sebarang team fight yang kita mulakan nanti. Yang bagus sekarang ni adalah macam mana mereka dalam keadaan apa-apa sekalipun mereka boleh gerak secara independently. Mereka boleh fikir macam okay, ini situasi yang tak bagus, tapi kita boleh trade dengan benda yang lain. Sebab tadi memang rasanya kalau Zorn tunggu sekejap saja lagi, mungkin dia boleh mendapatkan Eve, dan saya rasa itu adalah target utama mereka, di mana kalau high ground tu tak ada, lagi senang untuk mereka push. Tetapi kesilapan dekat situ, tapi Iznami macam tak apalah, dia dah cuba, takkanlah tak follow up. Nanti lepas ni bergaduh pula. Dan sejujurnya duo mid Malaysia ini dah melakukan tugas untuk buy time dengan begitu lama sebentar tadi. Dan hampir berjaya Zon menyelamatkan Adi sebentar tadi. Tetapi ini juga menunjukkan di mana chemistry pasukan Malaysia juga pada tahap yang cukup baik. Bagi saya kan, itu sebenarnya trade yang baik. Kita korbankan Roma, kita juga korbankan, ya, walaupun itu adalah mid laner, tapi kita ingat bagaimana mid laner kita, iaitu Izanami, dia ada dekat semua kill yang didapatkan oleh Malaysia tadi. Bermakna Mungkin sebab saya puji dia tadi kot. Saya awak puji dia satulah. Tapi apa pun, kita boleh katakan yang buy time tu berjaya. Dapatkan turret mid tu, bermakna pasukan Malaysia boleh gerak dengan agresif sebab kita ada Chow. Ya, dan semua orang kena tahu sebenarnya benda tu susah untuk dilakukan. Sebab atuk saya pernah cakap, Atuk cakap apa? kita tak boleh beli masa. Ya, Masa tapi tu dia Mas. mampu. Tapi tadi dia orang dapat buy time. Macam mana mereka lakukan benda yang mustahil? Apa tu? Rika leke. Zon. Rika lagi Zon. Dia baru Kan dah kena taunting. saya harap kan jadi Dipo keluar daripada belakang. Nanti diorang tak balik Malaysia Tak, dah. sampai Malaysia nak buat tak apa? Tak payah sampai Malaysia tak apa kita dapat. Tapi apa sekarang ni kita akan terus masuk semula ke dalam game yang terhenti buat seketika tadi. Tarik di atas juga benda untuk didapatkan oleh pasukan Malaysia. 709 gol ketika ini. Ya, boleh dikatakan kawalan match yang cukup baik daripada pasukan Malaysia buat ketika ini. Cambodia masih lagi belum berjaya untuk menyentuh ketiga-tiga menara buat ketika ini, kalau tak silap saya, disebabkan saya melihat nyawa masih lagi penuh. Dan sekarang kat bahagian bawah, Mas Zorn bersama dengan Mas Ciku Guys, mereka berdekatan. Tetapi dekat sini, okay, kita akan jadi soalan dekat sini. Hampir semua boleh jadi target kepada Zorn, kecuali Claude. Eve juga kena tengok, kalau Eve sempat untuk buka dia punya real world manipulation, maka dia akan cancelkan dia punya kick. Tapi again, satu pilihan yang bagus juga kerana bila dia kena stun effect, dia tak boleh nak tap dia punya real world manipulation. Dan kalau kita melihat dari segi draft, yang baiknya adalah fasa yang dia ambil untuk Izanami. Burst damage yang mencukupi, tetapi dicari, diasah oleh pasukan Cambodia, tetapi Zon membalasnya. Sepakan kepada Florin, tak sempat untuk aktifkan belum. Dia sempat terdengar dekat flicker dekat bahagian belakang Ciku Guys, keluarkan damage yang besar. Momo selamatkan keadaan. Dia dapatkan satu ketika ini. Dua pemain pasukan Cambodia perlu melarikan diri. Setup yang dikeluarkan oleh pasukan Malaysia, walaupun kurang baik pada awalnya, tapi hasilnya masih lagi berbaloi. Saya boleh katakan reset yang dilakukan oleh Malaysia yang begitu pantas sebentar tadi, yang membenarkan mereka untuk melakukan serangan balas. Momo melakukan tugas untuk melakukan zone di bahagian belakang. Izanami dan juga Ciku Guys cuba untuk memberikan rasakan, tetapi Blazing Duet telah pun digunakan. Izanami terpaksa terbang keluar, datang Kosal Piset menggunakan Black Dragon Form. Tapi team fight telah pun dileraikan. Lihat kedudukan Chibi. Cuba untuk dapatkan tarik di bahagian tengah. Hanya untuk sentuh sedikit sahaja. Tapi itu sebenarnya amaran kepada pasukan Kamboja. Ini memang nampak macam line up Malaysia, okay, semua pandai jaga di sendiri.
Okay? Mungkin Semua dah offside. Mungkin dua tiga orang, okay, korang try fight, orang lain dapat objektif. Dua tiga orang try fight, orang lain buat objektif. Sebab kita boleh nampak dekat sini yang banyak join. Macam kita dah boleh nampak mereka punya strategi. Iznami datang untuk follow up kalau Zon dapat tangkap. Momo kalau berdekatan, cuba tolong. Betul. Momo, Ciku Guys dan juga Chibi, kalau dah alalan dekat dengan tower tu, push je lah. Dan saya maksudkan berdasarkan gameplay mereka, selepas mereka menjadi pro player, mereka boleh saja menjadi trader. Disebabkan mereka telah pun melakukan trading dengan begitu baik sebentar tadi, sentiasa mencari kelebihan di dalam kesusahan. Dan sekarang ini, kemudahan untuk a lot yang pertama. Besar damage yang dikeluarkan oleh Feather X-Strike sebentar tadi daripada Izanami daripada arah Ciku belakang. Guys. Ciku Guys masuk dalam semak yang salah ketika ini, menjumpai Causal Piset. Black Dragon Form telah pun diaktifkan untuk cari dekat bahagian tapi GB berjaya untuk mendapatkan lot yang pertama untuk pasukan Malaysia. Team fight akan dileraikan, tapi Momo, Flicker juga terpaksa dibazirkan terlebih dahulu untuk melarikan diri. Pasukan Kemboja kehilangan objektif, tapi Zon sampai menyepak Causal Piset di bahagian belakang. Ciku Guys ada ketika ini untuk keluarkan damage terlebih dahulu. Speedy Light Wheel telah pun diaktifkan. Good laner pasukan Malaysia berjaya untuk tumbangkan satu pemain. Lot juga ada. Pasukan Malaysia masih ketika nak ini fight ingin Zee. teruskan team fight semula. GB begitu keras, begitu sukar untuk ditumbangkan. Sekarang ni dalam keadaan cara mereka push, nampak macam mereka yang mendapatkan Lloyd, tapi Lloyd tengah push dekat kawasan atas. Dan sekarang ni pasukan Malaysia boleh nampak di mana mereka faham berapa banyak damage yang mereka boleh keluarkan, berapa banyak damage yang mereka boleh absorb. Sebab dekat situasi tadi nampak sebenarnya sangat-sangat bahaya untuk jadi force fight dekat situ. Tapi masih berjaya untuk melarikan diri. Dan sekarang ni dengan Lloyd kat bahagian atas, pasukan Malaysia teruskan dengan mereka punya objective taking. Dan ini juga membenarkan mereka untuk mungkin mendapatkan color map sepenuhnya kalau mereka berjaya untuk menjatuhkan ini di bahagian tengah dan juga di bahagian bawah, di mana kemudian masih lagi sibuk untuk melakukan pertahanan di bahagian atas. Feather Strike dibuka melakukan zoning. Satu lagi menara mudah jatuh ke dalam tangan pasukan Malaysia dan sekarang ini lenyap segala menara pasukan Kemboja di kawasan luar. Terus terang kan, dengan macam mana Zorn absorb banyak minion dekat kawasan tengah, cara Zorn main Chow ni dah memang macam EXP laner. So sekarang ni dia dah bukan zoning, dia zorning. Nice. Nice. Saya suka, tapi Speed dia still awak ah. Ha. Awak memang Tapi kreatif betul lah zorning. Zorning, Dia betul. dia bukan zoning yang biasa. Kalau Zorn yang buat, dia memang zorning. Hashtag Zorning. Tapi apa sekarang ni dekat perbezaan gol kita boleh nampak untuk Ciku Guys 8,900. 900 lebih nak dibandingkan dengan Cloud. Wind of Nature juga telah pun disiapkan. Jadi kalau Cloud pergi ke bahagian belakang untuk dapatkan carry, belum tentu dia boleh tumbangkan Ciku Guys. Dan untuk Cloud pula, dia on the way untuk siapkan Conceal. Rozon. Conceal telah pun dikeluarkan. Inilah signature move yang ada. Dia tendang ke arah Momo. Kill berjaya untuk ditumbangkan. Odom di bahagian belakang telah pun dijumpai. Phantom Execution telah pun dikeluarkan ketika ini untuk Cloud melarikan diri. Situasi sangat bahaya untuk pasukan Kemboja. Tapi mereka masih lagi mampu untuk meleraikan team fight yang terpaksa mereka lepaskan satu kill, iaitu kepada Sakura. Kalaulah mereka mampu untuk menangkapkan satu lagi ahli pasukan kemudian mungkin mereka boleh memaksa untuk menembusi pertahanan inhibitor milik pasukan musuh, tetapi tidak berpeluang. Jadi mereka mengambil pilihan untuk reset semula dan memberikan fokus kepada kawasan Lord yang seterusnya. Namun begitu, Zon dan juga Momo sentiasa zoning di bahagian hadapan. Zorning. Saya tak dapat huruf A, so yeah. Sekarang ni kita tengok di mana pasukan Cambodia. Again, kita macam mana yang saya cakap tadi, pasukan Cambodia mereka bagus daripada segi macam mana mereka nak comeback dekat sini. Jadi untuk pasukan Malaysia, kalau nak menang lawan pasukan Cambodia, mereka kena main dengan sangat-sangat kemas. Mereka tak boleh nak buat mistake pada minit-minit lepas 14 minit kerana nanti timer untuk hidup balik sangat-sangat lama. Jadi dengan ni pasukan Malaysia mereka ada advantage untuk mulakan Lord sekarang, tapi pasukan Cambodia nampak gaya macam mereka nak masuk terus. Saya suka apa yang dilakukan oleh pasukan Malaysia kita sekarang ni dekat bahagian bawah. Mereka biarkan carry tunjukkan muka terlebih dahulu. Jadi pasukan Kemboja akan memberikan tugasan kepada dua orang pemain untuk datang kat bahagian bawah. Jadi pasukan Malaysia boleh teruskan Lord. Manakala kalau mereka datang seorang, pasukan Malaysia boleh jatuhkan pemain tersebut terlebih dahulu. Tapi dekat bahagian tengah ni ada sikit acahan yang akan dikeluarkan oleh pasukan Kemboja. Ya. Zon menjaga Ciku. Cloud cuba dalam perjalanan, Ini tetapi Zon akan menghalang. Oh, hampir Jack Kundo ke Berjaya. arah Lord Amir dan Ciku Guys berjaya untuk tumbangkan inhibitor turret. Inilah yang kita mahukan. Lord juga tak dimulakan oleh pasukan Kemboja. Black Islami Dragon tunggu Form je. juga telah pun habis. Lihatlah Feather Extract dikeluarkan.
Betapa besarnya damage tersebut. Pasukan Kemboja perlu pulang terlebih dahulu. Real One manipulation tangkap orang pemain. Tapi Momo daripada arah belakang melakukan flanking. Cuba untuk menjatuhkan pasukan Kemboja. Tapi Zon terlebih dahulu dikorbankan. Momo menerima nasib yang sama. Chico guys, free hit. Damage yang dikeluarkan. Tetapi Konami yang berjaya tertumbangkan Izanami ketika ini. Chico guys perlu melarikan diri bersama dengan GB. Tak boleh terkorban. Masih lagi ada victim step untuk melarikan diri, tapi untuk pasukan Kemboja mereka ada kelebihan sebanyak 4 orang pemain. Dan memang masih lagi ada kelebihan dengan berjaya untuk menjatuhkan di bahagian bawah seperti di Chibi. Masih lagi menunjukkan diri dengan kelincahan beliau. Menunjukkan masih lagi akan mencuba untuk mendapatkan lot ini. Tetapi Jiku guys, di kawasan belakang dijatuhkan oleh Konami. Ya, bukan berita yang baik sekarang ni Chibi juga. Damage yang diterima terlalu besar untuk ditadah. Lot ini sepertinya akan diberikan kepada pasukan Kemboja. Masih lagi ada puncher untuk melarikan diri di Odom. Disepak terlebih dahulu. Tapi dia ada immortality untuk digunakan. Telah pun dibazirkan Wind of Nature daripada Konami. Tapi satu pemain Kemboja telah pun dikorbankan. Zon sempat untuk mengelak perkara tersebut. A Predator's Rush. Tapi sayang sekali Lot milik pasukan Kemboja. Seperti mana yang dibicarakan tadi, di mana pasukan Cambodia mereka sangat-sangat kuat daripada segi untuk dapatkan comeback, bermakna mereka punya team fight sangat-sangat kuat. Sebab tadi sebenarnya untuk pasukan Malaysia, mereka punya positioning bagus sebenarnya untuk mulakan perlawanan. Tapi ini seperti mana yang kita dah bincangkan masa dekat dalam drafting, bahaya sebenarnya untuk mendapatkan Farsa. Hanya disebabkan ada banyak cara untuk kejar Farsa tersebut. Damage initial yang sangat-sangat besar terkena kepada Claude. Tetapi, again, follow up damage daripada pasukan Cambodia nampak sangat-sangat sakit. Dan sekarang ni Claude ni jadi sangat-sangat bahaya untuk pasukan Malaysia. Dan tak ditunjukkan dengan Florin dekat sini di mana belum perlu diberikan tanda hormat. Chibi berjaya untuk menyelamatkan DC. Izanami dalam bahaya. Wing by wing untuk menyelamatkan DC. Tapi Black Dragon Form mencari di manakah burung ini. Ya, dia cari burung ini. Dia cari Izanami. Petrify telah pun dikeluarkan. Tapi Winter hanya untuk memberikan masa kepada Izanami untuk dikorbankan juga. Kosal preset masih lagi ada. Momo daripada arah belakang. Private Fighter telah pun digunakan terlebih dahulu. Heavy Sword menghentak ke tanah. Tapi tiada yang terkorban untuk pasukan Kemboja ketika ini. Phantom Execution. Tonros akan digunakan oleh GB. Masih lagi terselamat. Malah Cipu Guys pula yang dikorbankan. GB bersorangan ketika ini hanya untuk membelikan masa. Tapi tidak cukup. Pasukan Kemboja masih lagi ada kesemua pemain mereka untuk lakukan serangan di bahagian atas. Pasukan Malaysia perlu lakukan pertahanan ketika ini. Tinggal Momo. Perkara tersebut, satu Jack Kundo kena kepada 4 orang pemain tapi tidak cukup. Terah pun dikorbankan terlebih dahulu. Momo cuma untuk bersihkan minion tapi tak sempat. Game yang pertama, kita terpaksa akur dengan tuan rumah tim Kemboja. Again, perlawanan yang sebenarnya sangat-sangat sengit, tapi memang nampak yang Florin tu sangat-sangat kacau di mana mereka beberapa kali jauh tertangkap ataupun pergi pada target yang mereka mahukan. Tapi bila nampak macam dah nak dapat kill tu, tiba-tiba ada burst HP yang sangat